أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru kembali bersiaran bagi edisi Khamis 10 Disember 2020, juga bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1442 Hijri. Alhamdulillah, pada pagi ini tajuk yang cukup menarik yang akan kita perkatakan, yang akan kita bincangkan dalam topik sirah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Dan insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita bawakan di studio tetamu undangan kita, panel kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Rozali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ceria seperti selalu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz atas kesediaan sama-sama dengan kita pada pagi ini, dan seperti biasa kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, seperti biasa hubungi kami menerusi talian 1-800-881677, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk sama-sama kita tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, Alhamdulillah kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Bagi yang menonton menerusi TV3, lanjutkan tontonan anda sehingga jam 8.30 pagi di TV9, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Baiklah, untuk permulaan topik Ustaz, seperti biasa sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur ini, kita masih lagi diuji Ustaz dengan pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Maka kita saksikanlah terlebih dahulu statistik COVID-19 di negara kita menerusi statistik yang dikeluarkan sehingga semalam oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes baru dicatatkan sebanyak 959 kes, dan menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 10,748, manakala jumlah kes keseluruhan sebanyak 76,265, dan 5 kematian baharu dicatatkan menjadikan jumlah kematian keseluruhan sebanyak 393, dan kes sembuh baharu sebanyak 1,068 kes, dan jumlah kes sembuh keseluruhan 65,124 kes. Dan kita mengharapkan Ustaz, kita terus mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh pihak kerajaan dan juga pihak kementerian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita jalan keluar daripada wabak dan juga pandemik COVID-19 ini. InsyaAllah dengan tanda pagar kita mesti menang insyaAllah. Baiklah Ustaz, tidak perlu saya berbicara panjang, banyak perkara menarik yang akan kita kongsikan dalam sirah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Jadi untuk mukadimah permulaan topik saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dai Anas, ya. Ceria seperti biasa. Alhamdulillah. Baik, saya mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua penonton yang bersama dengan kita, yang memasang niat untuk sama-sama kita mencari keredaan Allah
dalam rancangan Tanyalah Ustaz, ya, dan setiap kita bergabung, bertaawun sebenarnya, kita yang duduk di sini, yang di belakang kamera, yang di bilik operasi, sehinggalah para penonton yang bersama dengan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya, apabila kita bercakap tentang sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala setiap hati kita seolah-olah meratitkan zikir, aku nak mendapatkan keredaan Allah, aku mengharapkan mardatillah. Dan siapakah orang yang telah terlebih dahulu daripada kita yang mendapat keredaan tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah At-Taubah yang sangat relevan dengan kenapa kita membincangkan para sahabat pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelompok para sahabat, ya, daripada golongan al-muhajirin dan al-ansar. Yang mereka itu adalah as-sabiqun al-awwalun. Ya, kalau kita tengok sifat mereka yang sangat ketara adalah berlumba-lumba mereka itu untuk melakukan kebaikan, dan mereka berlumba-lumba untuk menerima Islam dan iman itu terlebih dahulu. Kemudian mereka yang mengikut, maknanya orang yang mengikut orang Ansar dan Muhajirin dan Ansar ini dalam sifat yang sama, dalam ciri yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kalimah yang kerana itulah kita menyebut, ya, ulama menyatakan kenapa kalimah radhiyallahu anhum paling sesuai kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Imam Nawawi menyebut dia adalah kalimah doa yang tak terbatas, boleh juga kepada orang-orang selain daripada para sahabat, tetapi yang sangat masyhur adalah diberikan radhiyallahu, ya, sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat surah Taubah ini radhiyallahu anhum wa radu'an, ya, Allah redha kepada mereka dan mereka redha pada Allah. Jadi harap kita, ya, Dai Anas, duduknya kita bersama-sama pada pagi hari ini yang nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak dapat keredaan Allah ni kan dua. Pertama, kita kena redha pada Allah terlebih dahulu, ya. Bagaimana mungkin Allah nak redha pada kita kalau kita tak redha dengan takdir dari Allah? Bagaimana Allah nak memberi keredaan pada kita kalau kita tak redha pun pada hukum Allah Subhanahu wa taala? Redha kita pada Allah yang kita beri, itulah kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan awalnya adalah kita akan dapat belajar untuk bagaimana mendapat keredaan tersebut daripada susuk yang kita panggil, insya-Allah sesuai pula. Agak saya tak tahu kenapa, ya. Saya rasa mungkin penerbit ni patut dicari Ustaz Anas yang dimoderatkan oleh Dai Anas dan seluruh kameraman pun nama Anas untuk pagi ini, dan barulah agaknya lebih rancak agaknya. Tapi ala kulli hal, insya-Allah kita cuba bincangkan walaupun bukan nama kita Anas. Semoga insya-Allah rakan-rakan penonton juga takkan mungkin semua nama Anas saja yang menonton, kan. Jadi insya-Allah kita doa pada Allah, ya Allah, berikanlah kami manfaat, ya Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Berilah kami Allah, ya Allah, manfaat apa yang engkau ajarkan kepada kami, ya, dan kemudian berilah apa yang telah engkau manfaat pada apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Hari ini kita minta manfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masya-Allah, tabarakallah. Satu mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz. Cuma jawapan kepada persoalan Ustaz, kenapa saya yang perlu mengendalikan, bukanlah sebab nama Ustaz, mungkin bukan, ya, telah pun tertulis sejak sekian lama Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan saya pun tertanya-tanya, kenapa mak saya bagi nama Anas? Mungkin ada sejarah di sebalik nama tersebut, nanti kena balik tanya lah Ustaz. Dan mungkin mak saya menonton di rumah pada pagi ini. Dan insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, kita Ustaz, kita nak naikkan soalan yang pertama menerusi sahabat kita di Facebook. Pada ketika ini, Salah Rasid Cik. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama Ustaz, bagaimanakah latar belakang kehidupan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika masih kanak-kanak bersama ibunya Ummu Sulaim tanpa suami sebelum dia diserahkan sebagai pembantu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang kedua, mengapakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagai Abu Hamzah, yakni singa, bapa singa? Adakah gelaran itu merujuk kerana beliau sering mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi berperang dan berbaiat? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Dua soalan di situ Ustaz. Baik, Allah ma'inna, ya Allah, ya.
sebab kita ni orang kerdil nak bercerita tentang orang besar dan agung sangat susah ya. Kalau kita nak sembang tentang kita sama kita, itu mungkin mudah ya. Tetapi bila kita nak cerita satu sosok yang saya takut tak tercapai apa yang sepatutnya ya, maka saya telah melanggar adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya seorang kekasih Allah, saya tak mampu nak sampaikan seperti yang sepatutnya saya sampaikan. Maka ya Allah, a'inni, tolonglah saya ya Allah pada setiap yang keluar daripada lidah ini agar benar-benar menepati apa yang ada kepada seorang sahabat yang kita gelar sebagai Anas ibn Malik. Baik, mungkin soalan itu daripada Sal Rasid Cikci ya, yang alhamdulillah penyoal tegar juga ni ya, yang istiqamah insya-Allah. Jadi bukan dia ada moderator yang biasa juga ya, bukan tetamu je, tetapi juga insya-Allah penonton tu lebih nampaknya ya. Jadi penonton nampaknya lebih alim berbanding dengan siapa yang bercakap ni. Baik, kalau kita tengok Anas ya, nama Anas itu sendiri, sebab tadi mungkin ada 3 lah kalau saya boleh pecahkan penerangan. Yang pertama, Anas merujuk kepada Sayyiduna Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam ibn Zaid ya, An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari ya. Bila kita dengar bahawa kita tahu bahawa Anas, Sayyidina Anas adalah seorang daripada Ansar. Bila Ansar maknanya bukan orang Mekah ya, bukan orang Muhajirin ya. Tetapi mereka yang menolong orang Muhajirin, maka lantas mereka dinamakan Al-Ansar yang bermaksud menolong. Kemudian kita mendengar kalimah Najjar ya, maknanya daripada kalimah Najjar yang sampai kepada salah silahnya kepada pemuka pada kerajaan Sabak ya, sampailah kepada Ya'rub dan Yashjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim bin Sarah bin Nahur bin, sampailah kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Jadi kita tahu bahawa Sayyiduna Anas adalah merupakan orang Ansar daripada golongan Najjar, kabilah Najjar, dan kemudian kita mendapati bahawa mungkin nama mungkin kita jawab dulu nama dululah ya, nama dan gelaran, nanti insya-Allah tentang sejarah masa kecil. Dan Anas tolong bantu saya ya. Kadang-kadang bila tak sarapan ni dia terlari juga kan. Ya. Baik. Anas kalau kita tengok kenapa orang Arab biasanya menamakan nama mereka dengan nama keluarga mereka. Maknanya nama tu dia ambil daripada keluarga-keluarga mereka. Ya. Jadi kita dapati kalau ini mungkin perbahasan yang biasalah. Kenapa Anas ibn Malik dinamakan Anas ibn Malik? Sebab ada pakciknya nama Anas juga. Jadi menjadi kebiasaan pada orang Arab memetik atau mengambil nama pakcik, datuk-datuk mereka sebagai nama mereka. Sebab tu kita akan dapati bahawa Sayyidina Anas sendiri, anak dia sendiri nanti akan nama juga pada nama pakcik-pakcik dia. Jadi Nadar sebagai contoh, datuk dia ya. Jadi Nadar ibn Anas ibn Malik ibn Nadar ibn Damdam Al-Ansari Al-Khazraji contohnya ya. Baik, kemudian kita dapati makna daripada Anas itu sendiri, sebenarnya yang sesuai ini tentulah dai Anas sendiri yang menerangkan kan. Marah dia kan, kenapa lah Ustaz terang nama Zuramli, okeylah. Boleh ya. Baik. Anas ini biasanya merujuk kepada tentang jinak ataupun tenangnya, itmi'an ya, ataupun jinaknya, lawan kepada liar ya. Itu kalimah Anas kalau lah biasa digunakan, dan kerana itulah orang Arab mengambil nama positif ini menjadikan itu nama anaknya ya. Jadi sebab tu saya duduk ni rasa tenang, tak terganggu pun ya, sebab duduk di sebelah Anas ya. Nak bercerita pula tentang Sayyidina Anas ibn Malik. Jadi ketenangan ya. Jadi siapa-siapa yang punya nama Anas sekarang ni memang kena membawa panji-panji ketenangan tu. Jangan dia paling gelabah, jangan dia paling pemarah. Relax ya. Jangan bila jam sikit dia lah paling kuat hon orang. Jadi Anas tu memang namanya itu memang begitu kan. Kemudian gelaran yang ada pada beliau adalah Abu Thumamah ya, Abu Thumamah merujuk kepada anaknya. Kemudian Nabi memberi gelaran, sebab orang Arab ni dia ada nama, dia ada gelaran. Ni tak sama macam kita lah ya. Kalau kita nama-nama lah ya, ada juga gelaran mungkin dalam keluarga lah, mungkin abangah ya, mungkin Kak De, mungkin Kak Long ya.
Anas ni saya tak tahu apa. Paksu. Oh, paksu, masya-Allah. Ya, manja tu kan. Jadi kita dapati bahawa itu gelaran. Tetapi orang Arab dia ada gelaran, dan gelaran itu adalah satu penghormatan, cara orang Arab memuliakan seseorang bila dia memanggil nama dengan nama kunyah. Ya. Dan Nabi memberi kunyah kepada Anas, Sayyidina Anas, dengan Aba Hamzah, Abu Hamzah. Dan Nabi biasa memanggil ya Aba Hamzah. Dan kalau kita tengok Imam An-Nawawi membahaskan tentang kunyah ini sesuatu yang lazim dan bagus, kata beliau, walaupun Aba Hamzah itu merujuk kepada abi, ayah kepada Hamzah. Dan Anas, Sayyidina Anas adalah merupakan masih kanak-kanak pada ketika itu. Nabi telah memanggil dengan gelaran ya Aba Hamzah. Baik. Hamzah itu sendiri, Masya Allah, kalau kita tengok punya makna-makna yang tersendiri. Memang antaranya Hamzah itu sendiri juga bermakna kekuatan. Tetapi kalau kita tengok dalam konteks ini, Aba Hamzah yang dipanggil oleh Nabi kepada Sayyidina Anas adalah merujuk kepada sukanya Sayyidina Anas makan sesuatu makanan. Dan kemudian dengan sebab itu Nabi memanggil sempena dengan apa yang disukai oleh makanan Anas. Jadi Aba Hamzah itu merujuk kepada makanan yang disukai oleh Sayyidina Anas ibn Malik. Baik. Itu sisi yang umum yang alhamdulillah soalan Salarasi Cikci ini maknanya macam sesuai lah soalan tu yang pertama. Dan kemudian yang pertama juga pastinya adalah orang akan menyebut sebab sepanjang perjalanan Sayyidina Anas nanti kita akan menjumpai Masya Allah kehebatan manusia seteguh karang dalam dasar lautan. Maknanya seorang yang sangat mantap, seorang yang sangat kokoh, dan kita mendapati bahawa peranan murabbiyah, ya, peranan yang memberi tarbiyah itu sangat kuat. Dan yang memberi tarbiyah, asas tarbiyah kepada Sayyidina Anas ibn Malik tidak lain dan tidak bukan adalah Ummu Sulaim binti Milhan, ya, Ummu Sulaim binti Milhan, yang merupakan ibu kepada Sayyidina Anas ibn Malik. Dan dalam soalan tadi menyatakan bagaimana membesarkan Ummu Sulaim dapat membesarkan. Dan kita tahu bahawa di antara sebab berpisahnya, ya, cerita ini mungkin sedih pada Sayyidina Anas ibn Malik, sebab ayah beliau merupakan Malik bin Nadar, yang kita katakan bahawa seorang yang ketika datangnya ke Madinah, sahabat Nabi yang bernama Mus'ab ibn Umair al-Muqri', yang mengajar dan menyampaikan ajaran Islam kepada orang Madinah, dan di antara orang yang paling awal terpaut dengan ajaran ini adalah Sayyidah Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim bila mendapat hidayah, bila mendapat petunjuk tersebut, maka dia tahu bahawa ini adalah hak aku dengan Allah. Dan pada saat tersebut dia telah membulatkan tekadnya untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun mungkin tadi bersimpuh lepas solat, ya, kita mengucapkan pagi-pagi hari ini amantu billah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Mungkin kita mengucapkan kalimah tersebut, tetapi kita ni mungkin pengguna Islam yang baik. Maknanya alhamdulillah, kita syukur aku jadi Islam. Tetapi bagaimana Ummu Sulaim apabila dia mendapat Islam tersebut, syahadah tersebut, kalimah tayyibah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka yang pertama dia nampak anak dia, dan anaknya adalah Anas ibn Malik. Maka sekecil Anas ibn Malik yang umur hanya beberapa tahun tersebut, maka Ummu Sulaim telah tumpahkan akidah, telah tumpahkan tentang cinta pada Allah, tentang cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga span, ya, yang ada jiwa yang mudah menerima seperti batu. Sebab untuk anak-anak bila kita mengajarkan kepada mereka seperti kita memahat pada batu, artinya sesuatu yang melekat. Dan sebab itulah ibu-ibu banyak pahala apabila difaham tentang perkara ini. Baik. Dan pada ketika itu berlaku sebaliknya kepada suaminya, ya, Malik ibn Nadar, yang dia tak boleh terima. Dan setiap kali, ya, ibu kepada Anas, ya, Ummu Sulaim, mengajarkan kepada Sayyidina Anas tentang agama, maka Malik ibn Nadar marah dan kemudian menyatakan bahawa janganlah kamu la tufsidin, janganlah kamu merosakkan, ya, anak aku ini dengan apa yang kau telah dapat. Dan Ummu Sulaim berjuang untuk memastikan Anas ibn Malik, baik saya sebut berulang kali seolah-olah bagaimana Ummu Sulaim
ketika itu hendak benar-benar, dan perkara itulah yang menyebabkan ayah beliau telah meninggalkan Ummu Sulaim dan pergi sampai ke Syam, dan kemudian di Syam beliau telah terlibat dalam satu tragedi dan dia terbunuh di sana. Allahumma salli alaihi wasallam. Di sebalik kehebatan seorang yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berdirinya seorang ibu yang cukup teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Ummu Sulaim bin Mirhan. Dan insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berhenti rehat seketika di permulaan ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Dan nak Ustaz sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masya-Allah tabarakallah cukup hebat peribadinya, cukup hebat akhlaknya dan juga sisi kehidupannya, iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Dan terima kasih ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, dan kita mohon untuk terus menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, kita nak sambung pengkisahan tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seperti tadi Ustaz berbicara serba sedikit tentang kehidupan beliau dan bagaimana sisi kehidupan bersama dengan ibunda yang tercinta, iaitu Ummu Sulaim. Jadi saya serahkan kepada yang bagi Ustaz untuk sambungan kisah tersebut. Baik, alhamdulillah, selamat datang kembali kepada semua yang mungkin tadi baca kopi ke apa kan. InsyaAllah. Baik, kita sambung balik dan kita mohon ya Allah lebih dalamkan kami ya, sebab ilmu ni, agama ini Nabi sebut dalam hadis, apabila Allah sayang seseorang maka Allah fahamkan ia tentang agama. Amin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Dan apabila hidayah dan mendapat redha itu adalah benda yang penting, maka penting untuk kita faham tentang Sayyidina Anas ibn Malik. Baik, tadi saya kira memberi motivasi kepada semua ibu-ibu ya. Ibu-ibu mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengukir karakter seorang anak. Dan pengukiran karakter tersebut bukan hanya lahiriah, tetapi yang paling utama adalah bagaimana mengukir hati, jiwa, semangat yang kental dan kuat yang ada kepada seorang anak. Dan sebab tu ibu-ibu kena mengambil peranan ini ya. Sebab itulah kalaupun kita hantar mungkin anak-anak mengaji, tetapi ibu double check ya, supaya nampak bahawa guru kepada anak tersebut walaupun nanti menjadi qari yang besar seperti Ustaz Tamizi ke Dr. Luqman ke ya, tetapi ibu-ibu mereka lah yang merupakan asas foundation kepada Al-Quran dalam diri mereka. Ini sangat penting, acuan tu ya. Sebab momen itu hanya ada seseorang dengan ibu mereka ya. Ini sangat penting. Baik. Kemudian kita dapati bahawa lebih mencabar kepada Sayyidah Ummu Sulaim apabila suaminya menolak apa yang dibawa, tetapi begitu keras dia mempertahankan prinsip agama kerana dia telah faham tentang la ta'ata li makhluq li maksiatil khaliq. Ya, dia telah faham benar tidak akan boleh taat kepada makhluk sekiranya yang dibawa oleh suami tersebut adalah untuk engkar dan derhaka pada Allah. Maka dia bertahan pada ketika itu menyebabkan suami yang melarikan diri dan kemudian berlaku apa yang kita sebutkan sebentar tadi. Dan dalam fasa itulah maka lebih memberi ruang kepada Ummu Sulaim membentuk peribadi Sayyidina Anas ibn Malik ya, sehingga Sayyidina Anas ibn Malik ya, pada saat kita tahu Sayyidina Anas bin Malik lahir sebelum 10 tahun sebelum Nabi sampai ke Madinah. Artinya umur 10 tahun, kalau hari ini dah jam 4, budak itu telah menjadi seorang budak pada umur yang bukan kanak-kanak benar lagi, tetapi seorang yang dah mungkin matang pada ketika itu. Dan yang istimewa ada kepada Sayyidina Anas adalah tentang bagaimana dia merupakan seorang yang bijak, pintar dan katib. Maknanya 10 tahun ketika itu Sayyidina Anas telah pandai menulis dan membaca. Dan inilah yang kemudian
menjadi aset penting kepada ibu tersebut. Kenapa dia begitu yakin untuk serahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Saya teringat bila mana Ustaz sebut tentang diserahkan seorang anak yang pada ketika itu kecil ke Ustaz, dah jam 4 lah kalau umur kita ni, kepada seorang guru yang cukup hebat. Siapa tidak lain tidak bukan baginda Nabi SAW. Dulu ada satu kisah mungkin sedikit dapat kongsikan. Ada seorang guru pondok yang seingat saya diceritakan oleh guru saya, diserahkan oleh ibunya pada ketika itu dalam keadaan usia yang sangat muda. Kemudian puluhan tahun belajar di luar negara dan pulang dari kota Mekah sehingga tidak mengenali ibunya. Ya, ni siapa ni balik dengan galas beg, dengan berjambang. Rupanya anak ni Ustaz, masya-Allah tabarakallah, dan dah jadi alim dah. Dan buka pondok dan melahirkan ramai para cendekiawan dan juga guru-guru yang cukup hebat. Inilah antara barakah seorang ibu yang cukup hebat, sanggup memberikan segala-galanya untuk Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ustaz, insya-Allah tabarakallah, kita berbicara tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau boleh kita kongsikan sedikit Ustaz, mungkin beberapa perkara yang penting juga latar belakang kehidupan Sayyidina Anas bin Malik, sebagaimana yang diajukan soalan di Facebook. Sahabat kita yang bertanya, Romli Ali, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullah. Soalannya Ustaz, apakah amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sehingga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya? Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan kalau tanya Ustaz, siapa yang tak nak panjang umur? Ustaz ramai yang nak ni, masya-Allah tabarakallah. Panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih saudara Ramli Ali ya. Sebab saudara Ramli Ali ni memang stick pada tajuk ya. Sebab tajuk kita Anas ibn Malik, tetapi yang kita cuba highlight adalah tentang panjangnya umur ya. Sebab setiap yang hidup dia ada satu fitrah, dia mahu agar panjang umur. Itu fitrah sebenarnya setiap yang hidup ya. Maka kerana itu kita doalah pada Allah Subhanahu wa taala bagi semua orang yang ada di sini, insya-Allah, ya Allah panjangkanlah umur kami macam Dai Anas katakan tadi, dalam taat kepada Allah. Sebab Nabi pun menyebut manusia terbaik adalah man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan kemudian baik amalannya, insya-Allah ya. Kita minta jauh juga daripada Allah Subhanahu wa taala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, tetapi dalam masa yang sama panjang tapi jahat pula amalannya. Baik, masya-Allah. Kalau macam tu soalan tadi menyebut tentang apa amalan yang menyebabkan panjang umur ya. Baik, kita akan tengok beberapa mungkin wasiat yang memang disampaikan oleh Sayyidina Ali sesuai untuk menjawab kepada bukan Zur Ramli, Ramli itu sendiri ya, sebab Zur Ramli ini maknanya empunya Ramli itu. Jadi Ramli itu saya punya. Baik, saya kira jawapan ini untuk kronologinya bagus kita jawab bila momen dan kena apa impact ya. Dan sangat sesuai kerana dia akan ada kaitan kita memahami ketika Anas ibn Malik. Kita tengok komentar kepada Sayyidina Anas ibn Malik. Kata Anas ibn Malik, aku tak pernah melihat orang Madinah ini begitu gembira, berkongsi kegembiraan. Maknanya ada satu momen kegembiraan yang kata Anas ibn Malik, aku tak pernah tengok mereka itu berkongsi kegembiraan itu. Dan mereka luahkan kegembiraan itu. Mereka lempiaskan kegembiraan itu. Sehingga para wanita berada di sutuh-sutuh. Para hamba Habasyah keluar bermain pedang. Dia orang sukanya itulah, bila suka macam happy tu, raya dia macam itulah ya. Tunjukkan kegembiraan pada ketika itu, dan ini bukan pada satu rumah, bukan satu lorong, tetapi seluruh Madinah. Kata Anas, aku tak pernah nampak suasana ini. Melainkan ianya berlaku pada hari hudurin Nabi ila al-Madinah. Pada hari datangnya Nabi SAW. Dan hari ini pun ya, dan ya Anas, kalau kita pergi ke Madinah ya, kita pergi, amin Allah marzukna ya Allah, untuk menziarahi Madinah nanti dan nanti, insya-Allah. Pada semua orang yang mengaminkan, insya-Allah Allah sampaikan. Dan kita akan mudah-mudah orang yang jual tamar, yang tolak-tolak barang ya. Bila sampai di sana dia tengok kita, dia akan spontan, dia tahu bahawa kita buat tazkirah kadang-kadang tu, mereka ramai-ramai tala'al badru alaina.
contoh Allah. luahan kegembiraan yang spontan. Bukan ada rehearsal, bukan pakat seminggu buat rehearsal, standby dulu ya. Lakonan tak. Dia adalah satu fitrah yang berlaku. Ini kata Anas ibn Malik. Dan hari itulah hari yang mana Nabi SAW sampai ke kota Madinah. Sebab nanti kita akan jawab insya-Allah ya. Sebab Encik Ramli agak stick dengan soalan supaya tajuknya adalah panjang umur. Saat kita tolak al-badru alaina apa kaitan? Insya-Allah ada kaitannya insya-Allah ya. Dan elok juga kita komentar dalam baris yang sama. Kata Anas ibn Malik, aku mendapati tidak pernah di Madinah ini satu kedukecitaan, satu kemurungan dan kesedihan yang dilalui pada satu momen dan ketika yang lebih parah daripada hari kewafatan Rasulullah. Rasulullah datang pada hari Isnin, ya. Rasulullah datang pada 12 Rabiul, Rasulullah datang pada 12 Rabiul Awal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada 12 Rabiul Awal ketika itu wafat. Baik. Di mana jawapan yang kita nak gabungkan dengan latar belakang tadi? Jadi Nabi datang daripada Makkah, ditunggu oleh orang-orang Madinah yang ketika itu nama belum ditukar pun oleh Nabi dengan nama lamanya adalah Yathrib. Kemudian spontan Nabi SAW disanjung dan diangkat menjadi pemimpin mereka. Aus dan Khazraj, kelompok majoriti di kalangan orang Arab yang duduk di Yathrib telah mengangkat Nabi SAW. Dan apa yang berlaku, adalah kata Anas ibn Malik. Dia bercerita tentang bagaimana Ummu Sulaim, ibunya, datang kepada Nabi dan kita dengar sebelum dia cakap, kita dapat satu maklumat. Apa kata Ummu Sulaim? Wahai Rasulullah. Ya, Sayyidah Ummu Sulaim bercakap kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, telah datanglah kepada engkau laki-laki dan wanita daripada golongan orang-orang Madinah dan memberi hadiah kepada engkau. Maknanya orang-orang Madinah tu bukan hanya seronok saja, tetapi menjadi adat kepada mereka memberi hadiah. Jadi saya cakap ni insya-Allah dapatlah hadiah daripada Dai Anas insya-Allah sebentar. Nanti apalah agak nak handphone agaknya. Nak ceritanya maknanya orang Arab dahulu ya. Dan ini kalau kita dapati ya, kalau kita pergi ke Bukhara, ke Uzbekistan dulu peringkat awal, saya kira orang-orang yang pergi kita dapati bahawa mereka takkan berpisah sehingga mereka kelihatan gelisah kalau mereka tak bagi hadiah. Maknanya bila nak tunjuk kegembiraan, maka mereka tunjukkan dengan kata Ummu Sulaim, setiap orang datang kepada Nabi membawa hadiah kepada Nabi. Dan kita tahu Nabi SAW adalah seorang yang menerima hadiah tetapi tidak menerima sedekah. Jadi pada ketika itu mereka memberi hadiah kepada Nabi SAW dan Ummu Sulaim menyebutkan kepada Rasulullah SAW, maka wahai Rasulullah, aku bawakan engkau sebagai hadiah untuk menjadi khadam kepada engkau anak aku. Cuba bayang, anak yang sangat disayangi, kerana anak tersebutlah yang menyebabkan dia berpisah dengan suaminya ketika dia dengan begitu tegas untuk mengajarkan agama dan tauhid kepada anaknya. Dan anak yang paling disayang inilah yang kemudian diserahkan hadiah, sebab hadiah adalah satu benda yang kita sayang. Berharga. Ya? Bukan bila kutipan derma NGO kita cari baju-baju tahun 70-an ya, seluar-seluar Yankee, kasut tinggi macam tu kan yang kita hadiahkan pada orang. Tengoklah akhirnya di Afrika pakai baju-baju Elvis Presley ya. Kenapa kita tak bagi? Bukan yang kita suka, yang paling kita tak suka, yang kita dah reject untuk kita hadiahkan ya. Baik, maknanya Anas ibn Malik dihadiahkan dan disebut dalam komentar tersebut adalah Labib Al-Katib. Dia seorang yang bijak ya. Anak ini ibunya memberi garanti kepada Nabi adalah seorang yang bijak. Bukan seorang yang beri arahan tak faham, cakap tak dengar. Ya, seorang yang memang telah dipersiap. Seolah-olah umur awalnya sebelum 10 tahun dipersiapkan betul-betul dan itu diperserahkan kepada Nabi SAW. Dan untuk menjawab soalan tadi, maka di sanalah ketika itu Ummu Sulaim ya, ini juga patutnya menjadi tabiat ibu-ibu, ayah-ayah meminta supaya jumpa saja orang doakan anak. Jadi Ummu Sulaim benda yang sama. Jadi kalau kita pun jumpa tuan-tuan guru ya, orang-orang soleh, orang-orang baik ya, bawa anak kita
minta tolong doakan. Itu juga merupakan da'ab, satu yang lumrah dan lazim atau tradisi orang-orang baik. Dan di sanalah Ummu Sulaim minta Nabi mendoakan ketika Nabi menerima, ya, ketika Nabi menerima Sayyidina Anas ibn Malik sebagai khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam atau pembantu, ya. Pada khadam ni kita kena faham bukan khadam cerita Piramli. Khadam cerita Piramli, khadam, ya. Khadam itu bermaksud abdi. Tapi khadam di sini bermaksud khadim, yang memberi khidmat. Dia tak sama, ya. Jadi pada ketika itulah bila dimintakan doa, maka lantas Nabi mendoakan Allahumma akthir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu wa adkhilhul jannah. Ya, setengah riwayat kata Allahumma atil, ya, panjangkanlah umrahu. Baik, saya nak baca doa, kita baca doa ni insya-Allah semoga doa Nabi yang pergi kepada Sayyidina Anas ini pergi pada semua yang mendengar, kerana kalau kita dapat makbul doa tersebut kepada kita, jadi apa yang berlaku kepada Anas ibn Malik. Maka Nabi mendoakan sekali lagi Allahumma akthir ma lahu. Ya, dalam musim-musim Covid ni, ya, tekanan ekonomi, kegawatan, kesempitan, keperitan, jerih yang kita dapati, marilah kita aminkan doa Nabi, Allahumma akthir ma lahu. Ya Allah, akthir, perbanyakkanlah hartanya, ya Allah. Ya, jadi Nabi telah doa kepada Anas, kita minta doa tu tumpah kat kita juga, ya, supaya kita dapat dua lah. Satu, tahu tentang bagaimana Sayyidina Anas dalam tajuk ini diangkat panjang umur. Maka pada ketika itu kita dapati bahawa Nabi mendoakan agar akthir malahu wa waladahu, dan perbanyakkanlah anak-anaknya, yakni zuriat dan keturunannya. Kemudian wa barik lahu fi ma a'taitahu, maka engkau berkatkanlah ya Allah baginya apa yang engkau telah berikan kepadanya. Maka dan akhirnya wa adkhilhul jannah, tidak ada nilai semua yang kita dapat melainkan setelah kita didoakan untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada doa Nabi tadilah yang sebenarnya kata Anas ibn Malik, sebab bukan kita kata Anas mendakwa bahawa dengan doa itulah yang menyebabkan dia mendapat kurnia panjang umur tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa yang cukup barakah, mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita ada pemanggil di talian pada ketika ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Zuramli Mak Razali. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz, ya. Bagaimana Ustaz dah menerangkan tadi, ya, mengenai Anas bin Malik ini yang memiliki seorang ibu yang cukup baik, ya. Keimanannya cukup teguh, ya. Jadi soalan saya ni apa ni Ustaz, ya. Apakah sebenarnya, ya, tugas Anas bin Malik ini yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana apakah dia ni seorang panglima perang ke sama ataupun penulis riwayat? Seperti kita sedia maklum, beliau adalah paling banyak menulis riwayat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Abu Hurairah, Muslim dan sebagainya, Ustaz. Soalan saya itu, apakah sebenarnya tugasnya? Dan seperti kita sedia maklum, ya Ustaz, ya, dia ni panjang umur, dan apakah dia ni juga seorang apa yang dikatakan sebagai seorang yang bijak dan boleh ada tugas-tugas yang penting yang dilakukan oleh Anas bin Malik yang diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon Ustaz, mohon pencerahan daripada Ustaz. Kalau nak tak faham nanti kan demo-demo yang dengar pun tak nak faham, Ustaz. Itu je soalan saya. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan berkenaan dengan Sayyidina Anas bin Malik, tugas sebenar yang Rasulullah SAW pikulkan ke atasnya. InsyaAllah Ustaz, jawapan kepada persoalan tersebut kita akan berikan, huraikan selepas daripada ini. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Dan ialah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sama ada menonton kami menerusi TV3 maupun TV9, terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan.
dan kepada para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan untuk topik kita pada pagi ini, sirah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur, anda boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau terus saja tinggalkan soalan anda menerusi komen di laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi siaran FB Live untuk tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Saya meneliti komen-komen yang menonton di FB Live, ada yang dari Kanada, ada Ustaz, dari Amerika Syarikat, Australia, dari Indonesia, Brunei, Singapura dan banyak lagi tempat-tempat yang lain. Terima kasih atas sokongan dan juga tontonan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua insya-Allah. Dan baiklah Ustaz. Sebentar tadi ada pemanggil iaitu Haji Omar Abdul Majid yang bertanya tentang tugas sebenar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada sedikit huraian daripada Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Haji Omar ya yang istiqamah juga bersama dengan kita dan istiqamah juga bertanyakan soalan yang baik untuk kita kembang dan makin fahamkan ya. Kerana dalam banyak-banyak yang dipikul oleh Sayyidina Anas, mungkin yang kebanyakannya sama dengan sahabat yang lain. Tetapi bila menjadi khadim ya, menjadi khadam kepada Nabi, yakni memberi orang yang memberi khidmat. Jadi bolehlah kita kata tugasan inilah yang menyebabkan, dan dalam banyak-banyak perkara yang Sayyidina Anas bila bercerita kepada tabi'in ataupun muridnya, maka beliau pasti akan menyebut dalam penuh rasa syukur dan bangga betapa beliau itu menjadi khadam. Maknanya itu jawatan yang paling dirasai paling berharga untuk beliau yang Allah berikan kepada beliau. Baik, jadi apa peranan ataupun apa itu khadam tersebut ya? Sebelum insya-Allah nanti soalan-soalan yang lain kita akan bincang betapa faqihnya beliau, betapa betapa hadis yang disampaikan oleh beliau ya, dan betapa hebatnya beliau juga dalam peperangan. Itu mungkin kita akan simpan dalam jawapan yang lain supaya kita dapat fokus kepada menjawab soalan kepada Tuan Haji Omar sebentar tadi, bahawa kalau kita nak kata mungkin khadam ini sesuai kita kata macam PA ya, personal assistant. So PA ni personal assistant, dia memainkan peranan yang penting. Kita tahu bahawa peranan Sayyidina Abu Bakar itu penting. Ya, peranan Sayyidina Umar itu penting sebagai pembantu-pembantu Nabi, ahli fikir Nabi, mereka-mereka yang memutuskan syura-syura penting Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pasti tak kurang penting adalah yang bukan dalam hierarki kepimpinan, tetapi hierarki kepribadian. Maka Sayyidina Anas ibn Malik adalah seorang yang menjadi pembantu pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itulah apabila Nabi nak melantik kepada Sayyidina Anas ibn Malik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika dia menerima hadiah daripada ibu dengan watak yang ada, kelayakan yang ada pada Anas ibn Malik, maka pada ketika itu beliau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadi seorang pertama adalah menjaga rahasia. Ya, adalah seorang yang menjaga rahasia. Maknanya seorang PA yang mendengar ni, ingat tanggungjawab anda, amanah anda setelah kita menerima tugasan adalah untuk menjaga rahasia. Dan disebutkan bahawa takun mukminan, kamu jadilah orang-orang yang kamu akan jadi bila kamu menjaga rahasia, kamu akan menjadi seorang yang amanah, ya, orang yang jujur. Maknanya kejujuran manusia diukur sejauh mana kita menyimpan rahsia. Jadi dan kemudian kalau kita nak kembang dalam kehidupan, ini juga yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan suami isteri. Ya. Apakah tanggungjawab kita sebagai suami? Maka paling bawah ialah menjaga rahsia aib isteri kita. Begitu juga para isteri. Dan mungkin teguran ini jadi sangat penting sebab dunia pada hari ini kita cerita tentang suami kita dalam Facebook kita. Ya, kita cerita tanpa, dan akhirnya orang dapat faham tentang suami atau isteri melalui apa yang kita luahkan di situ. Maka kita, kalau menurut Nabi, kita bukan orang yang jujur dan amanah. Dan jujur dan amanah ini kalimahnya sama dengan iman. Maknanya ertinya seorang itu seolah-olah tidak ada iman dalam hatinya. Baik, jadi kalau kita dapati untuk menjawab soalan Tuan Haji Omar sebentar tadi, kita tahu bahawa Sayyidina Anas ibn Malik, dia duduk bersama dengan Nabi untuk memberi khidmat kepada Nabi sebarang keperluan bagi memudahkan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan istimewanya Sayyidina Anas selama 10 tahun. Cuba bayang ya, 10 tahun. Dalam umur yang kian membesar, kian matang, maka beliau menjadi seorang yang sangat disenangi oleh Nabi kerana bijaknya beliau. Ya, kerana bijaknya beliau, di samping tentulah akhlak Nabi. Nanti insya-Allah kita dapat kacamata orang yang sentiasa lihat Nabi hari-hari, bagaimana komentar. Setengah orang bagus pada skrin, ya, orang kata bagus, tetapi bila balik rumah mungkin pembantu dikata dia ni tak macam pun yang dalam skrin. Kan? Jadi Nabi SAW kita akan cuba bincang insya-Allah, tetapi apa yang pasti adalah bahawa Sayyidina Anas Ibn Malik itu pembantu hatta kalau kita tengok ya kepada menuangkan air untuk Nabi berwuduk contohnya, hatta sampai peringkat itu. Sehingga akhir kita akan dapati insya-Allah kalau kita ada kesempatan bagaimana para tabi'in yang bertanya kepada Anas Ibn Malik, ya, Thabit. Bagaimana seorang tabi'in yang bertanya kepada Anas sebagai contoh, wahai Anas, inikah mata yang melihat Nabi? Maka ia dikata inilah mata yang melihat wajah Rasulullah. Maka lantas tabi'in tersebut mengucup kedua mata, ya, pegang tangan, adakah ini yang bersalaman dan tangan inikah yang khidmat Nabi? Maka benar, lantas dia mencium tangan Anas Ibn Malik. Hatta ya, kalau kita lihat ketika dia memegang kaki Anas Ibn Malik, adakah ini yang sentiasa berjalan untuk menurut apa yang Nabi dan memudahkan Nabi? Ya, dikatakan ada di kalangan mereka yang mengucup pada ketika itu. Nak ceritanya apa dia? Betapa berharganya dan mulianya Anas Ibn Malik kerana dia menjadi pembantu kepada Nabi SAW. Jadi saya kira harapnya saya dapat menjawab apa yang telah dikemukakan oleh Tuan Haji Omar sebentar tadi. Allahumma salli ala sayyidina. Bila Ustaz bercerita tentang insan yang sangat hampir dengan Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik, saya mengharapkan nama yang saya pikul ini Ustaz, satu amanah dan tanggungjawab yang begitu besar. Mudah-mudahan keberkatan mengalir dalam diri saya dan juga yang memberikan nama saya, ibu dan juga ayah saya dan juga seluruh ahli keluarga, insya-Allah. Mudah-mudahan yang bernama Anas, marilah sama-sama kita pikul nama yang cukup baik ini sama-sama. Mudah-mudahan layak kita mendapat syafaat baginda Nabi SAW di akhirat kelak, insya-Allah. Dan baiklah Ustaz, yang berikutnya soalan menerusi Facebook sahabat kita yang bertanya, Ram Desaro ni juga penonton setia kita Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah keistimewaan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau supaya diberikan harta yang melimpah ruah, keturunan yang banyak dan memasukkannya ke dalam syurga. Ada yang mengatakan Sayyidina Anas adalah orang yang paling mirip solatnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh Ustaz jelaskan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, tabarakallah. Bila cerita tentang solat dan juga ibadah ni Ustaz, pastinya sahabat yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mungkin ada kebenarannya, mungkin Sayyidina Anas yang paling tepat solatnya. Mungkin sedikit huraian daripada Ustaz. Baik, kalau tadi saya kira mungkin soalan daripada Ram Desaru merupakan lanjutan daripada doa daripada Encik Ramli ataupun Akhir Ramli sebentar tadi, Tuan Haji Ramli. Baik, kita dapati bahawa apa keistimewaan Anas, ya. Baik, keistimewaan tadi adalah apabila beliau bersedia untuk menjadi pemberi khidmat kepada Rasulullah. Maka dengan sebab kesediaan seseorang, itulah maka dia mendapat doa daripada Nabi. Dengan sebab doa Nabi itu pula lah kemudian dia mendapat kekayaan. Elok saya pecahkan apa komentar Sayyidina Anas Ibn Malik sendiri, ya. Komentar daripada Sayyidina Anas Ibn Malik sendiri tentang doa yang Nabi berikan kepada beliau, dan dia percaya bahawa apa yang dia ada, ya. Kalau kita tengok 4 perkara yang Sayyidina Anas komentarkan tentang doa, walaupun soalan tadi adalah apa keistimewaan. So keistimewaan ni adalah apabila kita memberi. Ingat benar-benar, ya. Nilai manusia ialah bukan apa yang dia ada, tetapi apa yang dia beri. Apabila Anas Ibn Malik datang kepada Nabi untuk beri, sebab manusia suka untuk terima, manusia berjuang untuk diterima dan diberi. Tetapi sesuatu kemuliaan hanya akan dapat apabila kita beri.
Baik, Anas ibn Malik datang dengan kesediaan seorang. Ya, kadang-kadang berlaku juga kata lemak datang ni, wahai Rasulullah. Ya, macam kadang-kadang lah mak-mak mak-mak bawa ke sekolah hafiz ya. Ni anak yang tolonglah wahai guru didik ya. Muka anak bengkak je sebab tak dapat main PUBG kan. Allah, tak dapat Korea sangat kan. Berbanding dengan kawan dia kan. Segala hiburan. Geram betul lah ya. Tetapi Anas ibn Malik, kita kena faham bila disebut khadim, dia bangga sejak daripada umur 10 tahun dia dah faham dan kemudian dia sayang kerja dia. Dan kemudian dia memberi khidmat. Dan ini sangat penting sebenarnya. Penting adalah untuk kita sedar, kita boleh dapat sebenarnya apa yang Anas, apabila kita bangga beri khidmat. Isteri dia bangga khidmat kepada suami, barulah dia angkat kemuliaannya oleh Allah. Kalau dia buat saja belum tentu. Ya, seorang isteri yang masak-masak belum tentu dia dapat kemuliaan. Seorang isteri yang membuat kebaikan belum tahu. Begitu juga suami ya, bukan isteri saja. Maka pada ketika itu bila dia bangga dan suka, itu yang ada pada Sayyidina Anas, itulah keistimewaan sampai Nabi doakan kepada beliau sebab Nabi SAW dah nampak karakter tersebut. Dan saya nak masih lagi terikat dengan perkara ini ya, sebab amanah kita ni ya, kita tahu bahawa kita sebagai manusia ni, yang pertama kita sebagai hamba kepada Allah. Ya, jangan kita tengok kecilkan skop perbincangan kita pada Anas khadimur Rasul. Tetapi kita kena tahu bahawa kita juga adalah pertama hamba kepada Allah. Tanggungjawab kedua kita adalah khadim ya, kita adalah pemberi khidmat. Apa saja jawatan kita, kita adalah pemberi khidmat. Bila kita suka pada apa yang kita buat, barulah sebenarnya berkat doa akan dapat. Ada orang buat tapi penuh keterpaksaan, maka syabas, dia akan dapat kekangan daripada Allah, rezeki untuk dia. Ya? Dia buat kerja tapi buat dalam keadaan terpaksa, bukan dengan penuh rela. Pada saat itu apa yang dia sedang buat, dia sedang menempah sebenarnya kesempitan pada rezeki. Jadi kalau soalan tadi, apabila kita buat apapun dalam hidup ni, kita buatlah dengan penuh suka, sebab bila kita penuh suka baru kita akan capai standard apa yang kita patut capai dalam kehidupan. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah ganjaran kepada benda baik yang kamu buat mesti mendapat baik. Jadi insya-Allah ini yang kita pelajari ya. Maka Anas ibn Malik menyebutkan, setelah dapat keistimewaan tadi, kita dah faham ya, keistimewaan dapat apabila Anas suka untuk memberi khidmat, dan kita juga akan dapat benda yang sama apabila kita suka dan kemudian kita buat yang terbaik pada kita melakukan apa yang kita suka. Sebab manusia hanya sekadar buat. Ya, seorang isteri hanya sekadar buat, seorang suami hanya sekadar buat, seorang anak hanya sekadar buat, seorang pekerja hanya sekadar buat. Bila dia sekadar buat, dia berkira dengan Allah, Allah berkira dengan rezeki dia. Tetapi kalau dia buat dengan penuh jujur, Allah sebut wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kamu buat kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka Allah akan perlihatkan. Cuba bayang betapa positifnya umat Islam sepatutnya bila dia melakukan tanggungjawab, bukan hanya sekadar buat. Kata cerdik pandai di barat, the enemy of the best is often the good. Kenapa kita tak dapat buat the best? Sebab aku dah buat baik apa? Aku datang okey apa? Ya, tetapi kita tak dapat macam Anas ibn Malik. Maka sebab tu ini tarbiyah untuk kita paling penting. Barulah Anas boleh cerita kemudian apa hasil dia dapat dengan sebab dia beri dengan begitu baik. Maka kata Anas, aku dikurniakan anak kepada anak dan anak kepada anak. Maksudnya anak cucu ya, dalam ketika aku masih hidup ya, dalam jumlah 120 orang. Ya, masya-Allah, maknanya ketika dia masih hidup, anak keturunan dia depan mata dia seramai itu. Maka itu yang Anas ibn Malik komentarkan. Dan beliau adalah sahabat ya, kata Anas, aku adalah yang terkaya di kalangan sahabat orang Ansar. Jadi bukan sahabat keseluruhan, tapi kata Anas ibn Malik ketika beliau berumur dah sampai 90-an, maka dia kata aku adalah orang yang terkaya di kalangan sahabat Ansar. Maknanya dia tengok balik, dia buat track agaknya tengok sahabat-sahabat Ansar yang lain yang sama-sama dulu dengan Nabi SAW yang masih hidup, maka dia dapati bahawa aku adalah yang terkaya di kalangan sahabat Ansar. Ya, bukan Muhajirin. Sebab Muhajirin lebih ramai lagi. Sayyidina Osman, Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, bahkan Sayyidina Omar, bahkan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi merujuk kepada sahabat Ansar. Dan kemudian ini juga ya, tadi ya, kalau kita nak tahu bahawa bila kita beri yang terbaik, sebab manusia dia tak nak beri yang terbaik walaupun dia boleh. Ya, sebab dia berkira tadi ya. Maka pada ketika itu, untuk ladang beliau ada ladang bustan ya, ladang-ladang beliau, maka dengan sebab doa Nabi. Tetapi kenapa doa Nabi? Sebab dia terlebih dahulu memberi kepada Nabi. Maka pada ketika itu, ladang beliau sahaja yang sepanjang tahun akan berbuah 2 kali.
ataupun musim panennya adalah 2 kali. Berbanding orang lain mungkin setahun sekali keluar buah tamar, tetapi dia double. Maknanya rezeki dia 100%. Katalah orang ni ada seekar, dia ada 1 ekar, maka dia lebih 100%, tetapi orang ni ada seekar, dia ada 100 ekar. Cuba bayang, 100% kali 100%, itulah rezeki Anas ibn Malik. Apa keistimewaan? Khadim. Artinya kita menjadi orang yang bila beri, kita beri yang terbaik. Dan kemudian dipanjangkan umur. Ketika beliau berumur 90-an, beliau tengok dan dia mengomentar bahawa aku tengok tak ada lagi dah orang yang bersembahyang 2 kiblat masih ada lagi melainkan aku. Maknanya sahabat lain yang sama-sama bersolat 2 kiblat, maksudnya sempat sebelum perpindahan kiblat tersebut, kebanyakannya semua telah meninggal, tinggal aku, kata Anas ibn Malik. Artinya panjang umur beliau, maka semua ini Allah beri melalui berkat doa mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tapi puncanya adalah beliau sendiri yang memberi terlebih dahulu. Jadi kita doa pada Allah, jadikanlah kami dalam hidup hari ini celak mata apa yang aku nak beri, bukan apa yang aku nak terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Proses membina jiwa yang sayang dan cinta kepada ilmu, yang cinta kepada agama ni satu proses yang perlu dijalankan dengan berterusan, Ustaz. Dan bila Ustaz sebut tentang madrasah yang pertama, sekolah yang pertama untuk anak-anak ialah ribaan ibunya, maka peranan seorang ibu cukup penting. Jadi hebatnya Ummu Sulaim dalam mendidik seorang anak yang bergelar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memerlukan ketangguhan jiwa yang begitu hebat. Jadi Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan. Kita nak berehat seketika, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran, semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara tentang sirah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Kita bersama tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Razali, dan insya-Allah Ustaz, kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi 1-800-88-1677 atau terus sahaja tinggalkan komen menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak sambung jawapan kepada persoalan sahabat kita yang bertanya sebentar tadi di Facebook. Untuk soalan yang kedua, seingat saya, tentang adakah solat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang paling mirip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit daripada Ustaz. Baik, terima kasih. Tadi tertinggal satu daripada menjawab soalan daripada rakan kita yang bertanya tentang solat yang disebut sebagai paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, benar, kerana ini dalam riwayat dan kemudian disampaikan daripada Abu Hurairah. So, Abu Hurairah mengomentar bahawa solat yang paling persis cara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah solat Sayyidina Anas ibn Malik. Itu memang pasti. Dan begitu ramai, begitu banyak sebenarnya riwayat menceritakan tentang beliau yang kebagusan solatnya, bagus solatnya sama ada ketika musafir dan hadir. Maknanya ketika musafir dan hadir, solatnya sama persis bagaimana Nabi menjaga solat. Dan
sehingga kita tahu di sini bahawa bila Nabi SAW, ini satu gambaran yang elok juga kita faham, bahawa Nabi menyebut sallu kama raaitumuni usalli. Ya, dalam hadis Bukhari kita mendengar betapa Nabi menyebut solatlah kalian seperti mana kamu melihat aku solat. Dalam konteks para sahabat sendiri yang melihat Nabi SAW, maknanya bukan semuanya yang akan solat accurate macam Nabi. Sebab tu adanya komentar bahawa Sayyidina Anas paling tepat seperti perbuatan dan cara Nabi SAW. Maka adakah apabila tidak accurate seperti Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar batal solatnya? Maka hadis tersebut bukan nak menunjukkan betapa batalnya solat orang lain, tetapi nak menunjukkan betapa kerana mulazamah yang berterusan Nabi, Sayyidina Anas dengan Nabi menyebabkan akhirnya dia mengikut setiap inci pergerakan. Ya? So orang lain mengikut setiap kadar pergerakan, tetapi Sayyidina Anas mengikut setiap inci pergerakan. Jadi fahamlah kita bahawa solat Nabi sama ada setiap inci pergerakan atau setiap kadar pergerakan, maka dianggap mengikut solat Nabi SAW. Tak ada isulah, maknanya hanya cara inilah saja solat Nabi SAW, yang lain seolah-olah bukan solat Nabi SAW. Dan kita tahu bahawa sampailah ketika umur beliau 90-an di bawah pemerintahan Bani Umayyah, dan ketika dibina masjid Dimashq, ya, masjid besar di Damsyik pada ketika itu, dan Al-Walid ibn Abdul Malik telah menjemput Anas ibn Malik untuk pergi ke sana dan kemudian menyampaikan tausiah dan segala macam. Dan pada ketika itu dikatakan bahawa Sayyidina Anas ibn Malik banyak masa dalam masjid tersebut menangis. Ya. Dan ketika orang bertanya, ma yubkik ya Aba Hamzah, ya, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Anas, ya, maka antara kerisauan Sayyidina Anas kepada umat pada ketika itu, ya, pada Bani Umayyah, ya, adalah dia mendapati bahawa mereka adalah telah meringan-ringankan solat. Kalian daya'tum as-salah. Kalian telah mula melonggarkan, kalian telah mula tidak begitu bersungguh-sungguh menjaga solat. Kalian mentaakhirkan solat. Dan ini menyebabkan Sayyidina Anas ibn Malik berkata bahawa tidak Nabi dan tidak para sahabat begitu. Dan dia menangis, dan kerana itulah kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam musim Covid ini, ya Allah, kita harap kembali masjid-masjid kita dengan SOP yang tepat dan betul, kembali meriah dan penuh insya-Allah. Kegairahan umat ini merindui rumah Allah, merindui salat berjamaah, salat dan sujud kepada Allah terus kekal. Dan sekira tidak, marilah air mata jernih kita mengalir pada pipi kita seperti menangisnya Anas ibn Malik, seperti sedu dan esakan Anas ibn Malik, dan kita takut akan menimpa pada ketika itu bala demi bala pada saat kita melupai akan prinsip dan asas hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doa saya, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan Ustaz, di talian pada ketika ini kita ada pemanggil yang berikutnya, iaitu Mamu Hanifah. Halo, assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam. Apa khabar Naim dan Ustaz dan kru-kru semua dirahmati oleh Allah. Mau doalah bagi penyakit-penyakit ni semua biar tak ada ni. Mintalah doa pada Tuhan. Insya-Allah kita rumah Allah semua kita pergi. Penuhkanlah rumah Allah ni. Insya-Allah doa-doalah kita semua. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi soalan Mamu Ustaz dan Naim. Umar bin Malik ini umur dia sampai ke mana, sampai umur panjang tu sampai ke banyak mana yang umur dia panjang tu kata Umar bin Malik ni. Berapa mau tanya lagi tu dia punya umur dia dengan umur Nabi, siapa yang lebih banyak umur? Yang itulah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa kat Mamu, panjangkanlah umur Mamu dan bawakan rezeki, ya Allah. Amin, insya-Allah. Doa-doa
Berilah iman pada mamu. Amin, insyaAllah. Doa untuk mamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah tabarakallah. Mamu Hanifah dari Pulau Pinang bertanya soalan tentang umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan seingat saya secara peribadi kita pun mengenali Mamu juga salah seorang yang panjang juga usianya, masya-Allah tabarakallah. Mungkin ada tips-tips yang boleh Mamu kongsikan, tak sempat nak tanya Ustaz, mungkin di kesempatan lain insya-Allah. Umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, kita doakanlah setiap ibu, ayah yang ada kita panjang umur dalam keadaan sihat walafiat, ya, termasuk Mamu tadi kita aminkan sama. Semoga Allah panjangkan umur dan sihatkanlah ya setiap yang sakit pada ketika ini ya. Baik, kalau menurut riwayat, beberapa riwayat ya, tetapi kita ambillah yang masyhur indahum, bahawa wafatnya Sayyidina Anas ibn Malik ketika berumur 93 tahun. So kalau 93 Hijri ya. So 93 Hijrah dan dia telah lahir 10 tahun sebelum itu. Maknanya 93 campur 93 campur lagi 10. Maknanya 103 ya. Jadi khilaf di kalangan muarrikh sama ada 103 ataupun 110, 109, tapi range-nya adalah begitu. Artinya panjangnya umur Sayyidina Anas ibn Malik. Baik, mungkin antara perkara yang mungkin kita boleh lihat ya, kita ni orang lahiriah. Orang lahiriah biasanya lihat penyelesaian lahiriah. Ya, apa tonik, apa vitamin, apa exercise, which is memang betul, it's okay, bukanlah salah, dan itu semua betul dan tak ada salahnya ya. Ikhtiar yang memang dituntut dalam agama kita ya, berubat bila kita sakit ya, makanan yang betul, itu nasihat-nasihat lazim yang para doktor, para dietitian beri kepada kita nasihat ya. Baik, antara yang saya lihat wasiat Rasulullah kepada Anas ya dalam soal muamalat ya, kalau tadi dalam soal ibadat, maka kita dapati betapa ibadat yang dijaga tersebut menyebabkan kerehatan sebenarnya. Solat yang baiklah sebenarnya sebaik-baik kerehatan. Baik, dalam konteks mungkin sedikitlah ya, sebab Da'i Anas sebenarnya nak tanya interview Mamu tadi. Tetapi tak boleh nak sempat kan. Tak sempat nak buat macam mana ya. Jadi baik, kita tanya kepada Anas ibn Malik, Nabi menyebut kepada Anas ibn Malik, perbaikkanlah wudu yazid fi umrik. Nabi menyebut kalau kamu memperbaikkan wudu, mengelokkan wudu, menyempurnakan wudu, maka Nabi menyebut maka akan ditambah, maka Allah akan menambahkan pada umur engkau. Allah. Maknanya rupanya di antara perkara yang boleh menyebabkan panjang umur adalah bukan wuduk secara cincai. Maknanya wuduk dengan betul-betul teliti, mengelokkan, memastikan ya, kena pada semua bahagian, adanya penghayatan. Bagaimana Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah menarik perasaan dalaman kita pada setiap pergerakan lahiriah berwuduk kita. Ini dikatakan sebagai, kata Nabi, asbigh al-wudu, kita perelokkan wuduk kita, maka akan bertambah umur kita ya. Dan kemudian mungkin saya tambah dua lah, mungkin dari soalan yang lain, maka Nabi SAW, apabila engkau masuk dalam rumah engkau, fasallim ala ahli baitika, maka berilah salam kepada ahli keluarga engkau, maka akan banyaklah kebaikan dalam rumah engkau. Maka setiap orang bila masuk kembali ke rumah, maka Nabi SAW, maka pada ketika itu kebaikan akan banyak dalam rumah kita. Ya, jadi insya-Allah tu di antaralah sebab jawapannya dah settle dah. Sebab Mamu tanya berapa sebenarnya umur, maka saya dah jawab. Mungkin tambahan tadi sebab kita tengok min wasaya ar-rasul ila Anas ibn Malik fil muamalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan terjawab persoalan Mamu Hanifah sebentar tadi tentang soal umur Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saya ingat tentang umur di usia yang sangat kecil, Ustaz sebut di usia 10 tahun dihantar oleh ibunya untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Ustaz, persoalan yang mungkin kita boleh timbulkan, kita mungkin ada anak-anak yang kita hantar untuk mengikuti pengajian-pengajian di sekolah, asrama, di madrasah, pondok, mahad dan sebagainya. Persoalannya Ustaz, ada beberapa isu lah, antaranya anak-anak yang tak istiqamah belajar, mungkin suka berpindah randah, sehingga terkadang tu menyebabkan sedikit kesusahan lah kepada ibu dan juga ayah sekejap ambil, hantar ke sini, hantar ke sana pula, sehingga guru pun pening kepala juga Ustaz kadang-kadang memikirkan keadaan ini. Jadi mungkin nak membina jiwa yang begitu tangguh untuk istiqamah belajar di satu tempat ni satu perkara yang sangat sukar Ustaz. Mungkin ada tips yang Ustaz boleh kongsikan kepada ibu dan juga ayah pada hari ini. Ya, memiliki pilihan itu bagus ya, memiliki pilihan itu bagus,
Tetapi apabila kita tidak fokus kepada pilihan yang kita telah pilih, itu tidak bagus. Itu yang berlaku dalam dunia manusia pada hari ini. Anak-anak kita banyak pilihan, kita banyak pilihan. Sebab tu kita try dan kita error, dan kita try dan berlaku lagi ya. Dia tidak seperti mungkin orang dahulu yang tidak, sebab mungkin pada ketika itulah hari ini kita dapati tabiat manusia dia cuba sebab dia macam main game ya. Sebab game dia tak syok, dia boleh lompat ataupun dia pergi pada level takkan sama dia naik another level kan. Jadi dia apply dalam kehidupan dia pula ya. Dan bila dia apply dalam kehidupan pada kanak-kanak dan umur ketika kecil, umur tetap berjalan ya. Kita habis setahun, umur setahun tetap meningkat ya. Maknanya kita telah tercicir setahun dalam contohnya hafazan atau menghafaz kitab. Maka pada ketika itu saya kira ya, satu perkara yang sangat merugikan apabila kita boleh membuat pilihan tetapi kita tidak fokus pada pilihan yang kita ada. Katalah contoh kita telah pilih pada satu madrasah ya, dan anak kita memilih madrasah tersebut, maka fokus untuk berjaya sebab di sana ada juga orang berjaya ya, walaupun kita kata tempat ini mungkin lebih berjaya sebab nanti kita pergi ke sini kita akan ada tempat lain yang lebih berjaya ya. So akhirnya kita tak makan apa pun di atas meja kerana apa? Sebab kita duk memikir apa yang tak ada di atas meja. Dan akhirnya ini merugikan kita ya. Jadi sebab tu macam Da'i Anas katakan, itulah luahan mungkin ibu, ayah, kerana anak-anak kita dia rasa bahawa dia ada pilihan tak seperti macam dahulu dan mereka hanya tunduk pada apa yang ibu ayah tetapkan. Bila ibu tetapkan, sebab ibu dan ayah hidupnya matang, mereka lebih tua ya, dan mereka telah dalam orang tua kata lebih banyak makan garam. Maksudnya mereka dah tahu apa yang anak-anak tersebut tak tahu. Tetapi anak membuat keputusan dalam keadaan luahan diri dia, dalam keadaan dia tidak ada sumber pun untuk dibuat keputusan, hanya kerana mengikut selera dia, tak ngam dengan dia punya kehendak, dan akhirnya berlaku. Dan ini sangat yang merugikan. Dan kita belajar daripada Sayyidina Anas Ibn Malik, fokus walaupun menjadi seorang khadim tetapi seorang khadimur Rasul, tetapi di sana rupanya dengan sebab fokus, di sana ada istiqamah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita karamah dengan sebab istiqamah. Ini yang disebut oleh para aulia, kerana sesungguhnya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat para wali yang ada kalau kita boleh istiqamah di satu madrasah insya-Allah yang baik. Dan seingat saya pemilihan guru juga merupakan satu elemen yang cukup penting dalam membentuk seorang remaja untuk menjadi siapa di masa hadapan. Dan guru yang cukup hebat kepada Sayyidina Anas bin Malik tidak lain tidak bukan selain daripada ibunya, ialah Sirina Rasulullah SAW. Dan masya-Allah tabarakallah Ustaz, kita nak cerita tentang lebih lanjut tentang Sayyidina Anas ini mungkin tak sempat untuk 2 jam kita nak kongsikan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan juga mungkin kesempatan di lain masa untuk kita kongsikan tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook kalau boleh kita raikan daripada sahabat kita Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan pertama, berapakah umur Anas bin Malik ketika pertama kali meriwayatkan hadisnya? Dia ambil kira adakah hanya ketika baligh? Dan yang kedua, adakah kesemua hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah hadis sahih? Dan yang ketiga, adakah beliau mencatatkan segala hadis baginda Nabi SAW atau pemerhatian beliau sahaja? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Tersib Puteri Rawang bertanya Ustaz. Baik. Ingatkan aku nak baca jawab lepas ini ya. InsyaAllah. Terus. Baik. Saya harap saya dapat lihat baik tentang baik. Salah satu keistimewaan Sayyidina Anas Ibn Malik kerana terlampau selalu dengan Nabi ya, luar dalam bersama dengan Rasulullah pada setiap saat dalam tempoh 10 tahun tersebut, maka Sayyidina Anas Ibn Malik yang paling banyak faham tentang Nabi, yang paling banyak dengar dan lihat tentang Nabi SAW. Jadi persoalannya adalah di kalangan para sahabat, apabila sebab kita tahu hadis ni adalah apa-apa saja hadis ataupun sunnah adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang bila disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'l, sama ada perkataan ataupun perbuatan daripada Nabi SAW, lantas sahabat yang tengok ini dia bercerita pada orang. Pada ketika itu nilai cakap cerita tentang Nabi itu disebut sebagai sunnah ataupun hadis. Tak kira pada bila masa dia disampaikan ya. Jadi berapa umur Anas dalam konteks kita kata cuma bila kita duduk
di umur sekarang, tentulah hadis-hadis tersebut disampaikan oleh Anas ketika beliau telah pun tua, ya. Adapun apa saja disampaikan Sayyidina Anas, contohnya mereka sesama mereka tentang Nabi SAW, maka dia dianggap sebagai hadis yang boleh diceritakan walaupun apa peringkat umur pada ketika itu, ya. Baik, apakah semua hadis yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik adalah hadis sahih? Baik, bila sebut hadis, ya, bila sebut hadis, hadis adalah khabar, ya, hadis adalah khabar. Hadis adalah berita yang sampai. Dan apabila berita yang sampai, kita tahu khabar ni, setiap khabar dia ada dua kemungkinan. Imma sahih wa imma kadhib, ya. Berita yang sampai dia ada dua kemungkinan. Ya, bila sampai, katalah kita punya WhatsApp, namanya khabar, dia ada dua kemungkinan, sama ada betul ataupun salah. Baik, adapun hadis Nabi pun akan mendapat penelitian yang sama, keberangkalian, ya? Keberangkalian yang sama, dan yang Anas lebih tepat, ya, sama ada sahih ataupun dusta. Maka kerana itu bila sampai kepada mudawwin ataupun mukharrij, pentakhrij hadis di kalangan ulama-ulama hadis, maka merekalah yang menilai. Sayyidina Anas mendengar daripada Nabi, kemudian Sayyidina Anas menurunkan sampailah kepada ulama hadis, maka Sayyidina Anas bukan ulama hadis. Sebab ulama hadis adalah bukan muhaddis, ya, tetapi beliau rawi yang menyampaikan hadis yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang di belakang ini, sebab berita itu sampai bukan mereka dengar daripada Sayyidina Anas. Mereka dengar daripada seorang ke seorang sampailah kepada Sayyidina Anas, maka nak tak nak bila mereka sampai kepada ulama hadis tersebut berita, ulama hadis ni kena membuat penelitian imma sahih wa imma kadzib. Maka mereka ada dia punya prosedur nak menentukan disiplin yang memang ditetapkan, satu standard yang ditetapkan, memenuhi standard tersebut, maka sekiranya dia sahihlah. Sekiranya tak menepati, mungkin menjadi hasan, dan mungkin menjadi hadis, mungkin menjadi dhaif, dan mungkin juga yang orang dakwa itu daripada Anas, tetapi dia juga merupakan maudhu' ataupun palsu. Jadi semua khabar ataupun hadis dia melalui disiplin yang dibuat oleh para ulama ini dalam ijtihad mereka, sebab mereka tak pernah berjumpa dengan Sayyidina Anas, ya. Anas boleh garanti, sebab tu bila Sayyidina Anas bercakap dengan orang bahawa, maka Sayyidina Anas menyebutkan bahawa aku bercakap atas apa yang aku lihat sendiri Rasulullah. Maknanya kalau sahabat lain mungkin engkau lihat sendiri ataupun engkau dengar, maka Anas kata aku dengar, aku lihat sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nanti insya-Allah kita akan dapati apa karakter Sayyidina Anas dalam konteks bila cakap tentang hadis Nabi, mungkin kita akan bincang nanti. Insya-Allah Ustaz, kita akan sambung selepas ini di TV9 lanjutan 30 minit siaran. Terima kasih kepada para penonton terus menjadikan Tanya Ustaz Biar Tahu Yang Keliru sebagai siaran dan juga rancangan pilihan. Insya-Allah Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Kita tamat di sini di TV3, kita akan sambung di TV9. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah Tanya Ustaz, sampaikan biar tahu jangan keliru. Kita kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, kita masih lagi para penonton, kita berbicara tentang sirah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali, dan Ustaz kita masih lagi mengalu-alukan kepada para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, hubungi kami menerusi talian 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan
bermanfaat insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita nak sambung perbicaraan kita dengan soalan yang ketiga daripada Kak Ayat. Kita bertanya sebentar tadi tentang Sayyidina Anas bin Malik yang apakah beliau mencatatkan segala hadis baginda Nabi SAW atau melalui pemerhatian beliau saja Ustaz. Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Baik. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kalau kita melihat kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya, bahkan pujian terhadap keupayaan beliau menulis ada sejak beliau masih kecil. Dan itu juga komentar Sayyidina Umar Al-Khattab ketika ditanya pendapat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang apabila nak diwakilkan untuk satu tugasan di Bahrain. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab memberitahu juga tentang betapa Sayyidina Anas ibn Malik seorang yang bijak dan al-katib, labib katib, mana seorang yang bijak dan seorang yang menulis. Dan kalau kita tengok dalam antara nasihat Sayyidina Anas kepada anak beliau adalah kata Sayyidina Anas, ya bunayya qayyidul ilma bil kitab, ya, wahai anak, kamu kena ikat ilmu dengan Alkitab, dengan sama ada kamu letakkannya, simpankannya dalam kitab. Maka dapatlah kita faham bahawa hadis ini pertama sekali dia memang penelitian. Itu pertama sekali. Penelitian tersebut sama ada dia lihat ataupun dia dengar Nabi cakap. Kemudian proses kedua sama ada beliau menghafaz ataupun kemudian disokong dengan mencatat hafalan. Itu disebut sebagai dhabit, ya. Maka itu kedua cara yang memang dilakukan oleh Sayyidina Anas ibn Malik. Jadi Sayyidina Anas ibn Malik mencatat apa saja penelitian beliau, dan kemudian daripada catatan dan juga hafalan itulah yang kemudian disampaikan kepada rawi berikutnya, dan rawi berikutnya juga menggunakan kaedah yang sama, sama ada catatan ataupun hafalan yang kuat, sehinggalah sampai kepada ulama hadis yang berijtihad tentang menetapkan status hadis tersebut, sekali lagi sama ada sahih ataupun hasan ataupun dhaif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya khusyuk mendengar bila Ustaz sebut tentang mencatat tu. Saya pun tengah catat juga sebenarnya sebab takut lupa apa yang Ustaz sampaikan. Sebab saya teringat bila mana ada satu pepatah menyebutkan ilmu itu ibarat haiwan liar dan pengikatnya adalah catatan. Jadi saya tulislah, takut lupa Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Penting untuk kita dhabit Ustaz kalau kita belajar kitab kan. Jadi dhabit itulah antara benda yang cukup mahal yang didapati oleh murid bila mana berhadapan dengan gurunya. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan yang berikutnya daripada sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak. Terkejut sikit tadi Ustaz, insya-Allah, tabarakallah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz, dai dan warga tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti yang kita sedia maklum, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang daripada perawi hadis yang terkenal. Bolehkah Ustaz kongsikan dengan kami di antara hadis-hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang paling popular dan hadis-hadis yang jarang kami baca dan dengar? Terima kasih atas pencerahan. Masya-Allah, tabarakallah. Dia sebenarnya tentang hadis ini juga menjadi polemik juga di negara kita. Mungkin sedikit huraian, mudah-mudahan Allah berkati Ustaz, insya-Allah. Baik, alhamdulillah saya pun sebenarnya yakin para penonton tanyalah Ustaz, dia macam Dai Anas lah juga, ya. Alangkah baik kalau kita disiplinkan diri kita pada saat kita menuntut ilmu, maka kita ada kalam, ada catatan yang boleh kita tumpahkan, kerana kata cerdik pandai bukan sekadar apa yang Dai Anas sebutkan sebentar tadi. Ilmu kal usfur, ilmu itu seperti burung ciak yang paling liar. Qayyidu, maka ikatlah dia, ya, dengan Alkitab, dengan kitabah. Baik, begitu juga kalau kita dapati bahawa kata cerdik pandai, seburuk-buruk catatan sebaik-baik hafalan. Maknanya walaupun buruk tulisan saya ni, insya-Allah, tetapi mungkin kuat berbanding hafalan. 10 tahun akan datang mungkin kita lupa, tetapi apa yang kita catat hari ini akan kekal walaupun 10 tahun akan datang. Itu mungkin rancangan dan mungkin terbaiklah pada semua rakan-rakan kita. Kalau ini boleh menjadi habits atau kebiasaan, kita sedang upgrade diri kita, insya-Allah.
Kerana kita pun dah tahun 2020 kan, dah tinggalkan tahun 20, kena upgrade diri kita. Jadi insya-Allah rancangan Tanyalah Ustaz nanti mungkin tuan-tuan dah ada kitab ya. Boleh bagi ke anak-anak ya. Sejak daripada tahun bila Tanyalah Ustaz dulu kan. Mamu dah tengok Tanyalah Ustaz sejak tahun bila. Mamu dah ada 2 jilid agaknya ya. Yang boleh Mamu wariskan insya-Allah. Tapi kalau dengan hafalan mungkin sagi sembang-sembang ya. Perkena roti canai banjir ya, maka yang banjir dalam hati itu pun dah pecah empangan, dia dah lupa dah ya. Baik, itu sedikitlah. Kemudian okey, terima kasih pada Intan Zurina Abdul Razak. Sama macam Tu Haji Razak di Johor namanya. Sahabat saya. Semoga beliau sihat. Amin ya rabbal alamin. Baik, antara hadis Anas yang paling popular ya. Baik, bila sebut popular ya, dia menjadi satu soalan lain ya. Apa maksud popular ya? Apa maksud popular? Mungkin popular kalau kita translate kepada bahasa ilmunya adalah masyhur ya. Dan bila sebut masyhur, sebab nak jawab soalan ni, apakah hadis Anas yang popular ataupun masyhur? Baik, masyhur ini juga berbeza-beza definisinya ya. Ada hadis yang masyhur di kalangan ulama fiqh. Ya, contohnya hadis yang masyhur di kalangan ulama fiqh adalah hadis innamal a'malu binniyat ya. Sehingga setiap ulama fiqh bila mereka menulis kitab fiqh, hadis ini mesti ada ya. Wajib maknanya ada. Hadis itu masyhur, tetapi masyhur di kalangan ulama fiqh. Adapun masyhur di kalangan ulama hadis, sebab kita tahu bahawa hadis ini terbagi pada dua ya. Satu hadis mutawatir, satu lagi hadis ahad ya. Baik, secara umumlah, secara ringkas, hadis mutawatir adalah apabila perawi dalam setiap tingkatan-tingkatan untuk sampai kepada yang mengumpulkan hadis tersebut jumlahnya terlampau banyak. Sehingga mutawatir bermaksud kalau begitu ramai maka mustahil adanya berlaku tak betul pada khabar itu. Sebab ingat, hadis adalah penelitian terhadap sama ada betul atau tidak Nabi itu begitu dalam cerita tersebut. Ya, kalau katalah Nabi bercakap, adakah betul Nabi bercakap begitu? Ataupun adakah Nabi berbuat begitu seperti penelitian yang kita katakan tadi. Baik, hadis mutawatir tentu tak banyak. Ya. Dan maka bila tak sampai pada hadis mutawatir, maka ulama pecahkan lagi satu hadis dalam konteks riwayat. Maknanya konteks berapa jalur riwayat dan tabaqat. Maka mereka pula memecahkan pada hadis ahad ya, hadis ahad. So hadis ahad ni pula dipecahkan berapa banyak pembawa cerita tersebut. Adakah hanya Sayyidina Anas? Adakah Sayyidina Anas bercerita kemudian Abu Hurairah juga bercerita benda yang sama? Adakah Ibnu Umar juga bercerita yang sama sebagai contoh? Adakah Sayyidina Abu Bakar menceritakan benda yang sama? Katalah didapati bahawa ada 3 sahabat yang bercakap benda yang sama, maka pada ketika itu hadis itu dianggap hadis masyhur. Jadi hadis masyhur itu walaupun tak masyhur pada orang ramai, tetapi kalaulah riwayatnya telah begitu banyak tetapi tak sampai kepada mutawatir, maka dia ditulis sebagai hadis masyhur. Jadi mungkin soalan tadi, apa hadis yang popular atau masyhur, mungkin ikut penilaian mana. Cuma mungkin untuk kita ambil daripada banyak sekali, sebab hadis Anas Ibn Malik meriwayatkan, maksudnya diriwayatkan daripada beliau, itu perkataan yang paling sesuai ya, sebab yang disebut tentu lebih banyak. Tetapi ada sama ada orang tu dengar, lepas tu orang tu tak cerita pada orang lain, maka ilmu yang disampaikan oleh Sayyidina Anas itu mungkin hanya habis pada seorang itu saja. Ya, katalah contoh Sayyidina Anas sampai kepada seorang tabi'in dan tabi'in tersebut tak menyampaikan, maka Sayyidina Anas telah menyampaikan hadis ketika itu, tetapi ketika tak disambung maka hadis tersebut. Jadi hadis yang dikumpulkan daripada Sayyidina Anas dikatakan sehingga 2286 ya, dianggap yang ketiga ya, setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan yang ketiga adalah Sayyidina Anas Ibn Malik dalam senarai mereka yang dikumpul paling banyak sampai pada mereka hadis daripada sahabat itu. Jadi Sayyidina Anas Ibn Malik seorang yang begitu banyak. Jadi mungkin kalau kita nak sebut mana yang popular dalam konteks yang banyak orang sebut dan mungkin ambil faedah pada kita, hadis Sayyidina Anas Ibn Malik daripada Imam Muslim yang menyatakan bahawa satu hari datang seorang lelaki kepada Nabi dan bertanya pada Nabi mata sa'ah, bila berlakunya hari kiamat. Dan kemudian Rasulullah bukan menjawab tetapi memberi soalan balik. Sebab Nabi punya teknik, kadang-kadang Nabi mendengar dan Nabi menjawab. Kadang-kadang Nabi mendengar tetapi Nabi memberi soalan balik. Jadi mungkin kita sambung lepas ni lah kot ya. Kita
Berhenti seketika Ustaz untuk kita berbicara lebih lanjut selepas ni insya-Allah tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, bila bertanya bilakah berlaku kiamat. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada orang tersebut apakah pertanyaan itu, kita akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz, sampaikan biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi terus bersama-sama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kita masih lagi berbicara tentang sirah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Razali. Ustaz, kita nak sambung perbincangan kita dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang pertanyaan seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat wahai Rasulullah. Jadi apakah pertanyaan kembali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mohon Ustaz kongsikan. Baik, untuk menjawab soalan daripada yang bertanya tadi tentang yang popular kan. Maksudnya popular tu kita dah faham maksud popular tersebut sama ada masyhur, masyarakat biasa dengar, ataupun masyhur indal fuqaha, ataupun hakikat sebenar adalah masyhur indal muhaddithin ya. Masyhur muhaddithin adalah tentang jumlah periwayat daripada setiap tabaqat ya. Baik, kita sambung balik tadi sikitlah ya. Sebab hadis ini mungkin masyhur ataupun popular lah. Maknanya kita mendengar bila ditanya kepada Nabi bila kiamat, Nabi tanya balik, apa persiapan engkau ya? Madza i'adatta laha? Apa engkau persiap untuk kiamat? Maka dia jawab, tidak ada ya Rasulullah, melainkan aku ni sayang Allah, sayang Rasul. Maka Nabi menyebutkan hadis anta ma'a man ahbabta. Maka Sayyidina Anas merakam perkataan Nabi, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau sayang. Baik, kata Sayyidina Anas ibn Malik ya, yang meriwayat begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah gembira dalam selepas kami menjadi seorang Islam, yang lebih kami bergembira mendengar hadis ini ya. Sebab kata Anas, aku sayang Allah, aku cinta Rasulullah, aku sayang Rasulullah, aku sayang Abu Bakar, aku sayang Omar. Walaupun aku tak boleh buat macam mereka, tapi Nabi kata engkau akan bersama dengan mereka. Jadi Masya Allah, sebab itulah hari ini para ulama, amilin, ulama yang mukhlisin, ikhlas, ajak kita sayang Allah, sayang Rasul. Walaupun kita tak mampu buat apa yang Rasul buat, tetapi insya Allah sayang tersebut mendorong untuk buat. Mungkin hadis yang tak popular, wallahu alam, kita tak tahu ya. Tetapi mungkin kita, Sayyidina Anas melaporkan tentang bagaimana Nabi bersalam dengan seseorang dan Nabi tidak melepaskan tangan, melainkan orang itu akan melepaskan terlebih dahulu. Maknanya Nabi itu sangat, kalau salam tu bukan ala-ala salam, tetapi Nabi bersalam dengan ruh dan makna bersalam yang sebenar ya. Kemudian Nabi tidak berpaling daripada seseorang apabila bercakap, melainkan orang berpaling terlebih dahulu. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lepas ni insya-Allah mamu kita sama-sama pakat buat insya-Allah ya Tuan Haji Omar dan semua rakan-rakan yang lain. Baik, dan kemudian Sayyidina Anas ibn Malik berkata, 10 tahun aku menjadi pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memukul ya budak kecil, tetapi Nabi tidak pernah memukul, Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah mengherdik, Nabi tidak pernah menggunakan perkataan kasar. Hingga kata Anas ibn Malik, hatta Nabi tak pernah, kenapa buat macam ni? Atau kenapa tak buat macam ni?
itu juga tak pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Nabi memohon khidmat ataupun ketika Sayyidina Anas memberi khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Jadi kalaupun hadis ni kita jarang dengar, maka kita dengar hari ini untuk kita melengkapkan diri menjadi seorang seperti Nabi yang tak marah pada anak kita. Bukan tak marah maksudnya tak boleh marah. Maksudnya jangan tegas, dan kemudian anak perlu tahu bahawa bila tak betul kadang-kadang itu perlu diberikan elemen marah. Tetapi kalau konteks Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Anas ibn Malik, kesediaan beliau tadi menyebabkan mungkin tidak ada ruang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Anas ibn Malik untuk Anas ibn Malik itu dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, proaktifnya Sayyidina Anas ibn Malik. Jadi itu beberapa yang mungkin kita boleh dengar, sama ada popular atau tidak itu bergantung pada kita lah. Setengah orang kata ini biasa dengar maka jadi popular, yang tadi tak dengar maka tak jadi popular, sebab popular tersebut standard ataupun apa dia punya standardnya menurut kita masing-masing. Kalau menurut ulama macam yang kita katakan tadi. Wallahu akbar. Mudah-mudahan lepas ni boleh ingat dan boleh hafal hadis tu Ustaz, insya-Allah. Mudah-mudahan bila nak tunggu kiamat jangan sibuk tanya Ustaz. Jadi sibuk bertanya apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Izara, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu turut serta dalam perang penaklukan untuk menakluk agar Islam menyebar dengan meluas. Apakah sumbangan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam perang penaklukan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Sekian, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Cerita tentang peperangan ni, Islam tidak pernah ada istilah takluk. Kita hanya istilah membebaskan. Pembebasan daripada perhambaan kepada manusia, kepada makhluk, perhambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Islam, Ustaz. Termanya begitu, Ustaz. Mungkin sedikit pada Ustaz. Baik, kita tidak akan sempurna bercakap tentang Sayyidina Anas ibn Malik kalau kita tak menjawab persoalan ini, ya. Sebab mungkin nanti orang faham bahawa seorang yang meriwayatkan hadis, seorang yang mungkin kuat solat, ya, ikut solat Nabi, ya, panjang solat malamnya, hatta pernah beliau solat sehingga berdarah kakinya, ya, kerana terlampau lamanya beliau berdiri dalam solat. Maksudnya kita mungkin melihat sebelah koin, sebelah shilling, ya. Tetapi kita kena lihat shilling yang sebelah lagi. Maka Sayyidina Anas ibn Malik adalah seorang yang berani, ya, seorang jiwa pahlawan, seorang jiwa panglima kita katakan, ya. Sehingga dikatakan bahawa Sayyidina Anas ibn Malik sama ada zaman Nabi dan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka beliau terlibat dalam 27 peperangan. Maknanya bukan alang kepalang, ya, bukan orang yang masya-Allah do excuse saja bila soal-soal penting yang begini. Tak apalah ana tengah hafaz hadis ni, jadi you all pergilah, ya, ana insya-Allah, ya, tengah nak mengerjakan kebun tamar sebab nak jadi kaya macam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau adalah seorang mujahid dan kemudian beliau disebut sebagai seorang pemanah yang mahir. Seorang pemanah yang mahir. Maknanya bukan sekadar mahir dan mengingat, menghafaz, mencatat, tetapi dalam konteks luaran, maka beliau adalah seorang yang mahir. Dan kita mahir dalam memanah. Dan beliau juga terlibat dalam semua peperangan tersebut sebagai tentera-tentera yang mengikut arahan komandan-komandan Islam pada ketika itu. Dan kita juga dapati bahawa antara yang menonjol tentang Sayyidina Anas ibn Malik, beliau telah dilantik menjadi amil di Bahrain, ya. Dia amil di Bahrain yang dihantar oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Abu Bakar menghantar dan dia duduk di Bahrain pada ketika itu, sehinggalah beliau kemudiannya telah berpindah ke Basrah dan mengakhirkan kehidupannya di Basrah. Jadi kita dapati bahawa di Bahrain beliau sebagai amil pada ketika itu. Maksudnya amil adalah orang yang mengumpul kekayaan orang-orang. Dan sebab itulah pada umur 20 tahun, cuba bayang, ya, anak-anak kita umur 20 tahun, ya, adik-adik kita umur 20 tahun, tetapi telah menjadi amil untuk satu negara yang besar seperti Bahrain, maka itu jawatan yang disandang oleh Sayyidina Anas ibn Malik. Membayangkan betapa kalibernya beliau, sebab hari ini asal baik tak cerdik. Asal baik kena kelentong selalu, ya. Tetapi Anas ibn Malik nak bagi tahu bahawa baik tetapi cemerlang di luar, ya, cemerlang dalam perniagaan, cemerlang dalam peperangan, cemerlang dalam strategi, punya kemahiran teknikal yang tinggi yang diperlukan pada ketika itu. Dan sepatutnya umat Islam sebegitu. Maknanya bukan apabila kita baik
dalam solat, maka kerja kita dah tak menjadi dah, ya. Tak seiring. Dah tak seiring. Bila kita pulun pula solat, pulun pula kerja, solat entah ke mana. Terabai. So kita boleh mengambil contoh daripada Sayyidina Anas ibn Malik. Masya-Allah, tabarakallah. Kita nak bawa ketaatan dalam solat, di luar solat, dan sehingga menjadikan bila mana kita menjaga solat, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, aku yakin seorang yang memelihara solatnya pasti dia akan boleh menjaga seluruh amanah dan tanggungjawab dalam kehidupannya. Tapi kalau tak boleh menjaga solat, maka aku bimbang dia tidak mampu memikul dan juga menggalas tanggungjawab keseluruhan dalam hidupnya. Insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat sama-sama jaga solat kita. Baiklah Ustaz, yang berikutnya di Facebook mungkin soalan terakhir kita boleh raikan daripada Kamarul Hizam Jaafar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, apakah perkataan dan ajaran terakhir Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada isteri dan keturunannya sebelum beliau meninggal dunia? Mohon perkongsian ilmu kepada kami semua agar mendapat manfaat dan tauladan yang boleh dicontohi Ustaz, insya-Allah. Baik, ya, alhamdulillah. Sebenarnya seorang guru yang baik, dia akan menyampaikan semua ilmu sepanjang masa, bukan hanya ketika mati beliau. Ya, maknanya itu kita kena faham. Bukanlah maknanya semua ilmu tu disimpan dekat nak mati baru bagi tahu. Harta betul, harta disimpan dekat nak mati baru bagi dekat isteri, bagi kat anak contohnya, untuk hibah dan sebagai contoh, ya. Tetapi ada pun ilmu kita dapati bahawa Sayyidina Anas ibn Malik kerana sepanjang hayat telah memberikan ilmu kepada anak-anak, kepada masyarakat, maka pada ketika itu apa yang untuk saya respon kepada saudara Kamarul Hizam Jaafar, maka Sayyidina Anas ibn Malik itu telah menunjukkan sama ada mengajar ilmu ataupun menunjukkan contoh pada peribadi soal ilmu tersebut. Maka sebab tu kita dapati bahawa sebagai contoh, ya, kita dapati tadi kita tahu bahawa beliau adalah khadam Nabi. Beliau adalah merupakan seorang yang menyampaikan hadis sehingga disebut sebagai rawi al-hadis. Kemudian dia adalah merupakan faqih di kalangan para sahabat. Artinya para sahabat merujuk kepada beliau soal hukum hakam, ya. Begitu juga di zaman tabi'in, beliau apatah lagi menjadi rujukan di kalangan para tabi'in. Beliau merupakan seorang mujahid yang kita katakan. Beliau merupakan seorang pemanah yang sangat tepat dan baik. Dan kemudian beliau seorang ahli perniagaan yang sangat berjaya, ya. Kemudian beliau juga merupakan abid, zahid, wara'. Sehingga Imam Ahmad menyatakan tidaklah Sayyidina Anas ibn Malik kerana takutnya tentang Nabi, maksudnya takutnya amanah tentang Nabi, maka beliau bila menyampaikan hadis, maka di hujung hadis yang disampaikan, maka beliau akan berkata au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau nak menyebutkan betapa katalah disebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata Imam Ahmad maka dalam musnad beliau, maka tidak adalah Sayyidina Anas melainkan di hujungnya berkata au kama qala Nabi, ya. Kita kalau orang kata au kama qala, dia ni tak berapa confirm hadis ni, tak berapa nak hafal hadis, ya. Yang paling hafaz hadis Nabi, yang labib, seorang yang kuat ingatan, yang kuat katib catatan, tetapi bila bercakap dengan orang sebab nak jaga adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyebut au kama qala Nabi, ya, au kama qala Nabi, maknanya atau seperti begitu, maknanya maksudnya taklah accurate, kurang lebih begitulah. Kurang lebih begitulah. Tetapi maknanya tak lebih tak kurang, maknanya dalam bracket, ya. Dia tak sama macam Quran. Quran tak boleh baca qala Allah taala al-Fatihah betul au qala Allah taala au kama qala Allah taala, tak boleh, sebab al-Quran accurate seperti mana dia turun, seperti mana itulah kita baca dan kita sampaikan, ya. Jadi ya, kita dapat faham itulah beliau, dan beliau sangat menjaga, ya, warak dari sudut menjaga perkataan, ya, sehingga kalau kita tengok pada satu musim baru kita tahu bahawa ketika beliau mengerjakan haji, ya, kita buat haji, cuba bayang ketika beliau ihram, beliau tidak bercakap melainkan hanya zikir, sehinggalah tahallul. Maknanya kalau kita, apa salahnya kalau kita bercakap, ya, sembang-sembang makan aiskrim kat Mekah contohnya, nak order apa, ya. Kan? Beliau ketika ihram sahaja beliau tidak akan bercakap, sebab termasuk pada dia untuk dirinya adalah mengawal kata-kata ketika berihram, maknanya mereka dijaga perkataan. Dan para tabi'in mengomentar, kami tidak pernah menjaga seorang yang begitu sekali menjaga perkataannya lebih daripada Anas ibn Malik. Masya-Allah. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah Ustaz. 2 jam kurang lebih kita bersiaran, kita belayar dalam bahtera ilmu yang cukup luas, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Dan terakhir Ustaz, mungkin boleh tutup dengan sedikit
memiliki doa, mudah-mudahan Allah berkati insya-Allah. Baik, masya-Allah ya, kita tadah tangan sama-sama ke hadirat Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal dzakirin, hamdat taibin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ij'al jam'ana hadza ya Allah jam'an marhum. Jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau rahmati ya Allah. Tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sum. Jadilah berpisah kami sebentar nanti berpisah orang yang diampun, dijaga dan terpelihara ya Allah. Angkatlah darjat ibu kami ya Allah, ayah kami ya Allah setinggi-tinggi darjat ya Allah. Berilah kebaikan buat mereka, melimpah ruah yang tidak pernah putus ya Allah di atas jasa dan kebaikan mereka yang terlampau banyak buat kami ya Allah. Satukanlah hati umat Islam ya Allah, lepaskanlah wabak dan bencana ini daripada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan dan bukalah pintu-pintu masjid buat umat ini ya Allah, agar dapat memenuhinya dengan penuh imarah dan menjaga peraturan yang ditetapkan buat setiap orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Rozali atas perkongsian kurang lebih 2 jam bersama-sama berbicara tentang Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang panjang umur. Saudara sedang penonton, terus dia menonton kami pada esok hari di waktu dan juga jam yang sama. Tanyalah Ustaz, dan saudara jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.